بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab ikram muslimin, hak-hak seorang muslim. Hadis ke 107. An rajulin min Anazata annahu qala li Abi Zar, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusafihukum idza laqitumuhu? Qala ma laqituhu qattun illa صافحني وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي فأتيته وهو على سريره فالتزمني فكانت تلك أجواد وأجواد. رواه أبو داود باب في المعانقة. Seorang lelaki daripada kabilah Anazah meriwayatkan bahawa beliau bertanya kepada Sayyidina Abu Zar, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjabat tangan dengan kamu semua apabila kamu bertemu dengan baginda? Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu menjawab, setiap kali saya bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam, pasti baginda sallallahu alaihi wasallam berjabat tangan dengan saya. Pada suatu hari baginda sallallahu alaihi wasallam menghantar orang untuk memanggil saya di rumah, tetapi saya tidak ada di rumah pada masa itu. Apabila saya pulang, saya diberitahu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah menghantar orang memanggil saya. Maka saya pergi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu baginda sallallahu alaihi wasallam berada di atas katilnya. Baginda telah memeluk saya dan pelukan itu sangat erat, sangat erat. Riwayat Abu Daud. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah tajuk ikram muslimin, hak-hak seorang muslim. Hadis yang ke-107. Hadis 107 ni diriwayatkan daripada seorang lelaki. Dia kata an rajulin min Anazata, daripada seorang lelaki daripada kabilah Anazah. Kabilah Anazah ni salah satu kabilah dekat Najd lah, dekat sebelah timur Najd, di sebelah Saudi sana. Dia menyebutkan bahawa satu ketika dia mendatangi kepada Abu Zar Al-Ghifari. Dia bertanya, annahu qala li Abu Zar. Dia datang kepada Abu Zar dan dia tanya kepada Abu Zar. Dia kata, hal kana Rasulullah,
adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusafihukum, bersalam dengan kamu, iza laqitumu, apabila bertemu dengan kamu semua. Ini kalau kita tengok daripada riwayat ini, nampaknya rajulun, lelaki ini mungkin golongan tabi'in. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat, bagaimana golongan tabi'in ini, mereka ni belajar daripada para sahabat, dan antara orang yang penting ialah Abu Zar, yang banyak meriwayatkan hadis, yang selalu bersedamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabi'in ni dia jumpalah para sahabat, tanya Nabi ni macam ni, Nabi ni bagaimana, Nabi ni bagaimana. Dan datanglah seorang daripada kabilah Anazah ni tanya Abu Zar, Nabi ni kalau jumpa dengan sahabat kamu semua ni, Nabi salam ke tak? Dia kata gitu. Maka jawab Abu Zar, qala ma laqituhu qattun illa safahani. Dia kata Abu Zar, kami ni, dia kata, aku ni setiap kali jumpa Nabi pasti akan bersalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa je Nabi pasti akan bersalam, salam tangan lah ni. Jumpa je Nabi pasti akan salam. Maksudnya tabi'in ni nak belajar Nabi ni kalau jumpa dengan para sahabat ni bersalam ke tidak, ataupun tengok gitu je kan, atau bagi salam assalamualaikum tak. Ni kata safahani, Nabi akan bersalam tangan, apa yang dibuat oleh Nabi. Kemudian kata Abu Zar, wa ba'atha ilayya zata yaumin, pernah kata Abu Zar satu ketika Nabi SAW menghantar seseorang datang ke rumah aku, kata Abu Zar, walam akun fi ahli, sedangkan pada ketika itu aku tak ada kat rumah. Falamma ji'tu, apabila aku pulang, kata Abu Zar, ukhbirtu annahu arsala ilayya, aku diberitahu oleh orang rumah aku bahawa Nabi SAW menghantar seseorang untuk datang kepada aku, supaya jumpa dengan Nabi SAW. Maka kata Abu Zar, fa'ataituhu, maka aku pun bila dapat berita itu, aku keluar dan datang pergi ke rumah Rasulullah SAW. Wa huwa ala saririhi, dan pada ketika itu Nabi sedang baring dekat katilnya. Faltazamani, fakanat tilka ajwada wa ajwada. Kata Abu Zar al-Ghifari, pada masa itu baginda berada di atas katil, baginda dia memeluk aku. Faltazamani fakanat tilka ajwada wa ajwada. Dan kata Abu Zar, pelukan Nabi itu sangat erat, sangat kuat. Jadi kita belajar daripada hadis ini bahawa kita sebagai orang Muslim, ikram muslimin, hak-hak seorang Muslim, apabila kita jumpa dengan sahabat, rakan kita perlu bersalam. Kena bersalam lah. Ini yang diajar oleh Nabi SAW, sunnah Nabi. Jadi kalau jumpa tu bersalam. Dan disebutkan dalam hadis lain, Nabi ni kalau dia bersalam, belum sempat orang nak salam, Nabi salam dulu. Itu yang pertama. Cara Nabi salam. Kalau orang jumpa kita kan, kadang-kadang dia ada sifat ego, takabur semua kan. Datang orang relax kan, tunggu orang hulur tangan baru kita hulur kan. Rasa macam besar sikit, ada penyakit macam tu. Tapi Nabi tak. Jumpa sahabat ni, kalau jumpa Nabi dia akan hulur tangan. Pernah sahabat ni satu ketika memang dia nak tunggu Nabi supaya dia salam dulu. Baru nak jumpa Nabi dah salam dengan dia dulu. Dan Nabi SAW setiap kali kalau dia salam dengan sahabat dia kata Nabi ni dia tak lepas tangan, sehingga kami yang melepaskan tangan Nabi SAW. Tengok Nabi ni dia punya akhlak, sikap dia tu kan memang friendly, loving kan, jaga hubungan tu dengan baik. Dan Nabi kalau dia panggil sahabat-sahabat datang rumah tu, Nabi dia akan peluk sahabat. Jadi ini juga sunnah Nabi SAW. Kita ni jarang peluk orang lain pula jadi dia kan. Tapi ni sunnah Nabi SAW. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita baca hadis ni, moga-moga kita fahami, kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Illal ladzina amanu.